cara berlaku kat kita ni bukan kata 3, 7 tu dah. Berlaku tu banyak. Ini orang katanya sekadar nak mengimbau kejadian pada kita orang, bukan terhad kepada 7 lah. Nama dia Ta'alluq Tanjizi Hadis. Habis kan tu 3. Dan makna tanjizi itu, tempat kita baca dulu sikit, meluluskan. Saya tak urai dah, saya nak baca ya. Kerana diluluskan dengan qadar, dengan kudrat itu akan beberapa yang ditentukan dengan iradat pada azali. 3. Dan yang 3 itu takluknya dengan menganda mungkin, kemudian daripada menganda yang dahulunya. Ini cara dia. Habis tu 3. Turun bawah sikit, dan 3 takluk daripada 7 itu pula beberapa takluk qadha. 6 lah kan. Jadi kita nak cari pangkai 7, buat dia tenggelam lama lah, 3-4 bulan. Nak korek balik tang mana tu tahu qadha. Qadha ni makna genggaman. Genggaman. Gitulah. Ketika belum sampai masa jadi itu nama qadha. Bila sampai masa had nak jadi itu nama tanjiz, kan? Tanjizi. Para lebih. Baik, habis 3 no? Ini baru nak masuk ni. Dan yang 3 itu tengok kan, yang 3 itu ini daripada 7 tu. 3 mana? 3 daripada takluk qadha. 3 daripada takluk qadha. Kena ulang balik juga. Apa dia qadha? Tengok atas tu sikit. Dan makna qadha itu genggam. 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 Itu makna terjemahan. Dan murad daripadanya, maksud daripada qadha pada perbicaraan ilmu usul ni, bahawasa mungkin itu dalam genggaman. Genggaman dengan makna urusan, rentahan kehendak Allah Ta'ala. Ni macam saya genggam benda ni. Genggam benda ni, saya tak genggam topui boleh, saya nak lempak pun boleh. Ada ketika berada dalam situasi itu nama qadha dalam pengurusan rentahan saya. Kalau saya balin, nama dia tanjiziha hadis. Nampak? Tu. Jadi nak tengok tu mudah ya, tak apa. Ada kan, dulu bola-bola dia kata apa, bola-bola sekali tanjizi hadis. Bola boleh tanjizi hadis, ada kita bola-bola sekali suluhi qadim. Lepas tu 3 tanjizi hadis, 3 qadha. Jadi itu 7. Patut padat. Sedia kala lagi benda ni
nak ada tak apa, tak ada pun tak apa, tu suluh. Baik, obat macam lampu, macam lampu, patut padan nak nyala, patut padan nak terus padam, suluh sulit. Bila pi picit tanji dia masa picit nyala lampu tu, nyala tu nama dia qadha kan, qadha. Nak kekal dengan nyala ataupun nak pipa padam. Masa duduk nyala ni nama dia qadha kan. Apa makna dia? Kita nak pergi padam pun boleh, kita nak terus bagi jadi menyala pun boleh. Itu makna. Jadi kita duduk, kita duduk tang ni kan, kita duduk tang ni Allah ni. Diri kita duduk ni, kita nak bangun keluar pun boleh, kita nak kekal dalam ni pun boleh. Itu makna qadha, rintahan, pengurusan, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itulah. Baik. Tarik pangkai tu payah sikit. Baik. Jadi di sini kita faham, kita nak bicara ni dia ada 7 semua. 7. Bukan kata 7 ni, mana setiap benda Allah Ta'ala jadikan tertakluk pada 7. Takluk pada tu 7. Tadi bukan 7 lah, makna takluk ni sebanyak mana makhluk, sebanyak itulah tu 7 tu. Kita kata 7 tu pula. Apa-apa kejadian pun macam ni lah kan. Duduk di rumah seluruh qadir, nak pergi bendang tak pergi bendang, nak pergi mengaji tak pergi mengaji, kan. Lepas tu keluar pergi bendang, jadi suluh, jadi tanjis. Bila duduk bendang ni kan, kan, jadi qadha lah. Nak tajak ke, nak apa, okey, nak misi rumput kan, dah sampai benar misi rumput, rasa tak larat ni, tapi boleh pergi lagi, qadha tu. Nak buat, nak berhenti, nak buat, nak berhenti, tu qadha. Tiba kita buat, berhenti, jadi tanjis. Dalam duk berhenti tu, nak mula balik ke, nak berhenti lagi, qadha kan. Nak mula balik, jadi balik tanjis. Sampai macam tu. Jadi nak relate, nak masuk dalam kehidupan tu macam tu lah. Macam tu lah. Jadi setakat ni, kalau yang mengikut faham saya, setakat ni, ini contoh yang diundang lah ni, dia cuma ada berkait dengan 3 je. Satunya Surah Al-Qadim, yang keduanya Hadis, yang ketiganya qadha. Jadi dia pusing 3 tu. Pusing 3. Bukan kata pergi bendang, semua dia tu. Ya, jadi yang ke-7 hari ni hak apa? 7 macam ni, mula tak ada, lepas tu ada, dah ada, nak buat tak buat, jadi 2 lah, qadha. Lepas tu sekali lagi, dah buat tu, nak berhenti tak berhenti kan, 2, berhenti 3 lah. Dah berhenti tadi, nak berhenti terus juga, nak sambung balik kan, 4 dah. Lepas tu kata nak sambung balik 5, dah 5 duk buat balik, macam tu. Bukan kata 3, jadi 7. Hak tiap-tiap seseorang tu jadi tu 7 saja dia bisa. No? Cuba tengok macam ni lah. Masa buat tanjis, masa duk nak buat tak buat qadha. Ada jadi kaedah tu. Satu lah. Baik.
Dan yang tiga itu daripada 7 kan, daripada beberapa takluk qabdah tu, pertamanya dia kata takluk kudrat Allah dengan berkekalan, dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan. Waktu imkan benar. Waktu imkan ni ketika dijadikan Nur Muhammad, waktu imkan habis. Jadi ni masa atas imkan ni makna dia qadim, makna dia azali. Jadi Allah Ta'ala nak kekal, tak ada makhluk, ada dia saja. Jadi ketiadaan kita waktu ni adalah wajib. Jadi Allah Ta'ala nak kekalkan. Itu qabdah lah. Berat. Macam kita duduk melihat letih tadi, nak buat tak apa, nak buat tak apa. Itu waktu kan tak nak buat. Jadi Allah Ta'ala kekalkan. Benda tu tak ada. Kita lah makhluk ni tak ada. Lepas makhluk ni ada bila Allah Ta'ala buat Nur Muhammad. Bila jadi Nur Muhammad tu tak ada lah imkan ni, habislah qabdah ni. Jadi dia tanjizi hadis. Orang habis. Itu tubuh 1/3. Berkekalan, berterusan ketiadaan mungkin pada waktu imkan. Imkan ni waktu boleh ada, boleh tak ada. Jadi Allah Ta'ala kekal sebelah tak ada lebih. Pada waktu imkan wujud, imkan boleh ada sebelum daripada adanya. Sebelum daripada wujudnya, wujud mungkin tersebut, yakni masa boleh ada tu kan, Allah Ta'ala kekal dengan ketiadaan. Berat. Habis. Yang pertama kan, yang pertama. Jadi boleh ada dan boleh tak ada. Jadi Allah Ta'ala kekalkan dengan ketiadaan. Berat. Ni nak kata ni nama dia, orang kata apa, belum jadi mungkin, jadi imkan. Nak kata ni Allah Ta'ala saja. Dia kata ni tahap malam yazal. Ini ataupun kita kata zat mutlak Allah Ta'ala saja. Boleh? Masa ni kita tak ada. Kita tu adalah ada muna wajib. Ketiadaan kita masa ni adalah wajib. Habis. Nak suruh la ilaha illallah lah, di mai tu lah kan. Tengok suruh tu sikit nak dapat nak suruh tu. Nampak boboh dalam padi, boboh dalam tung, tengok tung dia bertantan. Dia tak baca sebelum nak beli bertantan tu mana kan. Tuan tu 3 suku nyawa ada. Macam tu lah. Pi malam, pi siang, tengah hari makan, gitu kita apa macam tu. Keyakinan la ilaha illallah, tapi nak boleh la ilaha illallah tu tengok. Sebab tu usul dia ni dia pelik sikit, sebut saja tapi nak boleh sebut tu payah. Baik habis. Faham tu? Kedua pula, dan takluknya berkekalan, wujudnya wujud mungkin. Kemudian daripada Adam, kemudian daripada Adam, takluknya takluk kudrat,
dengan berkekalan ada mungkin tadi, kemudian daripada ketiadaan. Habis. Nampak? Dah jadi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bagi jadi ada makhluk. Jadi ada makhluk ni berkekalan. Allah nak tahu bagi ada pada, tapi Allah nak entah stop ni nama dia kiamat. Habis. Nampak? Boleh faham tak? Jadi atas sana nak ada tak ada pun tak apa. Nampak? Sebab Allah Ta'ala saja, tapi Allah Ta'ala nak kekal ketiadaan makhluk. Dah ada ni, dah ada. Allah Ta'ala nak kekalkan ada makhluk ni selepas daripada ni hak label tadi. Selepas daripada imkan, Allah Ta'ala nak kekalkan ada makhluk, tak ada masalah. Itu nama dan qadar, kekal kepada ada makhluk. Baik, itu yang kedua. Rumit sikit lah, tapi lepas tu kita buat kesimpulan. Dan takluknya, ini yang ketiga. Habis lah. Takluknya, takluk kudrat dengan berkekalan. Takluknya, takluk kudrat dengan berkekalan. Adamnya ada mungkin tadi, kemudian daripada wujudnya berat. Habis. Minta maaf Ustaz. Ya. Sudah lagi sekali. Okey, katakan tadi kita kata ibaratlah. Sebenarnya imkan itu dalam masa dijadikan Nur Muhammad. Ya. Jadi seolah-olah kita kata satu garisan tengah tu. Kemudian yang atas dia itu azali. Jadi yang di bawah tu Allah yang Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, yang tu diistilahkan apa orang tak baharu ke? Baharu. Azali Ikan baharu. Hei, faham apa ya? Macam ni lah kan. Okey, kita kata tukang dah tanda garis berapa-apa. Terus ambil ni apa ni? Tukang garis siap. Garis siap. Kulah nak kerat pun. Baik, kita tu tukang kata hang gaji ni, tak apalah kan. Baik, kita tu duduk tunggu masa nak gaji tu, tu nama dia qab tu, tu berapa lepas tu mana bila masa dia sampai waktu kita gaji. Adapun belum sampai masa kita nak gaji itu nama dia qadar. Itu dia nama. Masa duk tunggu nama qadar. Masa buat nama dia tanjis satu. Para. Tapi kalau tengok di sini, kalau kita tengok ibarat, jika dikekalkan Allah Ta'ala dengan dikekalnya atas jalan, bukan kekal, terang. Sebab hak duduk mengekal tu bukan hak qadar. Hak duduk mengekal tu ialah hak tanjis. Di mana kekal ataupun menghilang, mengubah itu pekerjaan kudrat. Nampak? Kita nak mati umur 30, umur 60. Belum umur 30 tu dipanggil apa? Dipanggil apa? Qadar. Tunggu masa. Bila umur kita 30 baru kita mati kita tu nama dia tanjis satu ya. Duk nanti masa yang ditentukan untuk
sampai umur 30. Hak tu nama dia pekerjaan kudrat. Nampak? Adapun hak duduk kekal pekerjaan tu, itu adalah pekerjaan kudrat. Qabdah ni kira saja. Qabdah ni kira saja. Kira macam mana? Duk tunggu nak jadi tak jadi, kira tu lah. Bukan duk kekal. Di sini dia tulis mengekalkan. Kalau mengekalkan tak kena lah. Sebab apa? Aduk mengekal ni ialah pekerjaan bagi kudrat. Nak kekal ke, nak ubah ke, nak mengadamkan itu. Qabdah tak ada apa ni, macam duduk-duduk ni. Nak bangun ke, tak bangun. Qabdah. Bangun. Itu tanjis. Jadi tak usah pening. Kesimpulan dia, sebelum sampai masa lulus pekerjaan tu, nama dia qabdah. Satu ya. Nampak? Belum sampai nombor umur 30 tu qabdah. Sebelum gaji tu nama dia qabdah. Apabila masa dia sampai, nama dia tanjis. Gaji tu nama tanjis, lulus. Ataupun mati lah umur 30 tu tanjis. Banyak mana? 7 ke? Bukan 7. Sama banyak dengan makhluk. Sama banyak makhluk. Baik. Antara suluhi, antara qabdah, antara tanjis, tiga-tiga ni hak mana betul-betul takluk? Ialah tanjis. Suluhi kira ya. Qabdah pun kira saja. Barak. Suluhi qadim patut badan azali. Allah nak bagi ada. Tak ada pun tak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa? Allah Ta'ala lah yang telah mengadakan, menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala lah kan menjadikan juga apa pekerjaan yang kamu buat itu i'tibat tanjis, lulus. Khalaqa bila i'tibar tanjis, lulus. Khalaqa fi'il madhi, lulus azali. I'tibar taksis iradat, bila-bila jadi. Hadut timbul lah ni hadilah. Tu tu. Faham tak? Belum sampai timbul nama apa? Qabdah. Bila jadi tanjis. Tak tahu banyak mana. Bukan kata tujuh ni i'tibar kiraan, nak tunjuk kelakuan kejadian sesuatu perkara terhadap makhluk. Bukan tujuh mana. Banyak. Begitu no. Qabdah nanti, tanjis buat, gitulah. Berat. Boleh tak no? Nak tebang pokok pukul 10. Tak pukul 10 lagi duduk tebang tu. Dan nak syarat lah. Kan? Pukul 9.30. Pakak ramai main pukul 9. Tukak Allah pun masuk dalam 9.30. Itu dia datang tanjis. Duduk dalam syarat lama, nak keluar tak keluar, Allah. Habis syarat nama dia tanjis. Habis hatunya lah. Mak abang kata 1 minit pun kita ni tak lekang daripada perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatu ya lah abang. Kadang bulut tu terlajak, ambil buat laju sangat, jatuh. Bukan jatuh pasal laju, jatuh pasal taksis iradat nak itu. Ketika tak jatuh lagi tu Allah tu angin mai tum kata taksis jatuh. Tak payah.
angin pelan ke, angin raih ke. Kalau kata takhsis waktu tu jatuh. Sebelum jatuh tu nama qabdah. Digekuk mana lagi kita nak pergi? Tak nak. Tu baru faham wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala juga buat apa pekerjaan kita jadi. Jadi kat kita Allah Ta'ala belakang. Tapi nak faham ayat tu kena faham kot ni dulu. Berat saya hidup jadi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah pula. Nampak kena faham ayat ni dulu. Nampak Allah. Barulah masa tenang. Berat. Waktu orang ni bila terantuk ya, manis keluar dia kata Alhamdulillah. Betul kan? Nak kata apa? Nak marah boleh buat apa? Adik faham tak no? Jadi kesimpulan dia macam tu lah. Kita ni patut pada ada, tiba-tiba ada tu nama dia tanjis. Waktu ada tu kita nak buat apa? Nama dia qabdah. Bila kita dah buat benda tu nama dia tanjis. Bila kita nak berkekalan buat benda tu kita tak mau, tu nama dia qabdah pula. Nampak tak? Itu lah. Habislah. Faham tak tahu. Bolehlah sikit. Moral of the story-nya tu lah. Kan? Duk tunggu nak terbit tu, tu nama qabdah. Mana bunga cakap qabdah. Lepas itu nama dia tanjis. Dia tanjis tu tengok kena tak kena tu bukan kepala dia, Allah Ta'ala. Kata hatu jangan duduk tembok depan dia kalau tu qabdah. Tak lepas ni lepas tu tanjis. Dah kena sana nak biar lekat ke, nak pergi tarik ke, qabdah pula. Lepas tu pergi tarik pun menjadi tanjis. Tanjis tu nak guna tu ke, jadi hatu dalam kehidupan. Lepas tu lepas mana lagi kita tak boleh kata kita nak lari pada Allah Ta'ala, tak ada arwah kan. Habis cuma kita ikhtiar dan usaha. Kita baca dulu kan, itu saja. Habis cakap yang nak qabdah nak hak jadi betul-betul ialah kudrat dan iradah. Baik, habis boleh itu dong. 3-4 bulan tetap kenal hak terbaik dia. Tak apa. Dia nak pergi mana tuan-tuan, kena sekali lagi ulang dia ingat. Dan mustahil lawannya. Habis sifat kudrat. Sifat kudrat. Nama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun tu i'tibar takluk kudrat yang tanjiziha. Hadis bukan dengan kun tak saat berdengar itu akibun kun juga payah ya ustaz sok-sok dekat. Allah Ta'ala buat dengan sekali kun. Allah buat dengan bukan buat dengan perkataan, buat dengan kudrat. Ini panggil isti'arah makiniyah, cakap dengan kata pinjaman. Apa? Isyarat pada pantai. Ayat tak tu terlalu pantai sangat. Bila takhsis iradat ketika tu kan, maka kudrat buat tu. Masa buat tu ada gabungan apa? Ada gabungan wujud, hayat, ilmu, sama' basar. Jadi tu yang tak ni. Tu kata isti'arah makiniyah. Nampak? Tak boleh. Bukan buat sekalipun. Buat sekalipun ni perkataan. Tu pun tuan-tuan kata boleh jadi ya. Takluk kalam dia. Kalau kalam bukan menjadi. Tidak. Berat. Habis. Tu payah tu. Ada dua kekeliruan ni. Satu kekeliruan berkenaan dengan kun fayakun.
satu kekeliruan berkenaan dengan qul huwallahu ahad. Banyak ni dulu kata kita cukuplah kan. Suruh ini dengan qul huwallahu ahad. Memang cukup kalau ahli dia. Kalau tak ahli dia kena lihat level atas dulu kan. Kena ambil wahdahu la syarikalah, lepas tu kena ambil wa ilahukum ilahun wahidun, lepas tu turun qul huwallahu ahad. Ulama dia cari tahap tu. Faham tak tu? Faham tu. Faham tuan. Faham tuan. Dan mustahil lawannya. Ni pada kata lawannya, lawan bagi kudrat tu mustahil. Apa dia? Iaitu lawan tu lemah. Ni akal boleh buat tidak? Kalau tak larat nak buat rumah macam mana, tak larat tu pergi bendang macam mana, ini kata kita tak? Akal boleh kata sebegini cantik makhluk ciptaan ni, kalau tuan tu tak larat lemah tak boleh buat tidak? Itulah habis itu tuan. Hak yang nak menjadikan sebagai akidah tu, hak duduk qabdah tanjisah, ni hak nak ngaji tidak? Ni hak nak ngaji, hak yang nak akidah tu macam tu. Faham tak? Kena ada benda ni, wajib ada benda ni. Baik. Dan dalil kudrat itu, tengok dalil. Dalil yang menunjuk bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Mana dia? Orang dah panggil penanda aras, tak tahulah kan, tanda lah apa pun kan? Bukti dia. Bukti dia. Mana dia bukti dia? Dan dalil yang menunjuk Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, sifat berkuasa. Jikalau, baru betul jikalau. Dan ini fardu takdir, bukan sungguh ni. Ini duk cakap benda yang tak ada kat Tuhan. Siapa nak mendapatkan keputusan. Uji salih kata apa? Masuk hutan nak dapatkan kayu yang betul kena cari 2-3 pegu 2-3 apa kayu lain kan. Biar ni letak 3-4 batang kayu tu nampak ni satu yang betul perak. Hak tu hak yang buang tu nama dia mustahil. Mengaji mustahil nak buang, bukan nak i'tikad. Kalau tak mengaji mustahil nak buang macam mana? Tak. Orang kata hang sagi yang masuk dalam surau tu hang tolong buang tik kucing ataupun tik cicak. Tik cicak macam mana? Nak buang macam mana? Tidak. Diboleh kita buang najis tu sebab kita kena najis. Ini tak payah buang buang apa ni cat ni. Putih kata cicak, putih cat. Dia pandai. Dia pandai. Hak yang tak reti ni nampak putih dia buang dia. Tu tak mengaji mustahil. Dia berkata mengaji mustahil apa tak? Allah suruh sabbihisma rabbikal a'la. Suci oleh kamu Tuhan kamu yang bersifat dengan sifat a'la. Nak suci macam mana? Kena tak tahu. Jadi sifat 20 ni orang kata kejap dah lah ulama buat kan. Habis faham tu ada tak ni? Sifat mustahil, sifat yang tak ada. Duk ngaji apa? Kalau boleh pegang betul-betul kayu tu elok tak apa kan. Jikalau lemah, ini lemah Allah Ta'ala berat. Kalau lemah Allah Ta'ala, nak lemah mana dia tentulah tidak bersifat dengan sifat kudrat.
nescaya Allah Ta'ala lemah. Dan jikalau lemah Allah Ta'ala, gitulah, tidak tiba-tiba main lemah kok mana. Ini dalam bahasa mantik dia buang ayat. Jadi jikalau lemah ni, jikalau tidak bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, apa dia? Nescaya Allah Ta'ala lemah. Dan jikalau lemah Allah Ta'ala, nescaya tidak didapatkan suatu pun daripada makhluk ini. Orang kata awak lah rumah selera sangat ni kan, rumput haum tak payah pada bulan puasa apa tak lebat tak lahat. Betul tak? Betul tak? Awak yang rumah teruk ni lepas raya nampaknya sepesar mana pun tapi tak larat. Kira teringat nak masak makan tarawih. Nampak? Lepas tarawih tidur tak larat. Tuhan kita Allah Ta'ala pun macam tu. Logik akal dia lah. Kalau dah tak larat nak buat apa? Baik. Ini akal kata kan, macam tu. Begitu tanya Quran pula, hadis sahih pula, tak ada. Cari tang mana hukum makan nak cari dalam Quran. Dan ia itu tidak didapatkan suatu daripada makhluk. Tak didapat makhluk ni makna tak ada. Kita tak ada. Hak tu kita ada tak lah ni? Ada. Oleh kerana macam tu dia kata kita ada, tapi dia kata kalau tak ada makhluk ni, dia kata batilun. Batilun ni mana kita mudah-mudahnya bohong. Bohong tadi dengan musyahadah. Apa dia musyahadah? Dengan sebab kita pandang dengan mata kepala kita di depan, belakang, kiri, atas, kanan ni semua ada. Tidak. Tengok semua ada. Jadi dakwa kata tak ada ni, itu satu dakwaan palsu. Tarik balik. Kan? Kalau parlimen dia suruh tarik balik kan? Itu Allah Ta'ala bukan boleh ambil status Allah Ta'ala. Kalau saya jadi Tuhan, tak boleh. Tak boleh. No sharing dengan Allah Ta'ala ni. Di mana? La syarika lahu. Sebut ni, tapi hak sebut tu tak tahu apa nama. Turut jadi. Dia sabit ni. Parat. Maka sabit ni tak, kalau kita pandang semua makhluk ni dengan pandangan musyahadah, apa makna dia? Mesti ada makhluk, mesti ada benda yang kena jadi. Tak boleh ada dengan sendiri ini. Baik Islam, baik bukan Islam, dia tak boleh mengaku ada dengan ketiadaan orang yang ada. Sabitlah kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Itu ya. Benda di depan ni gambaran kepada adanya sifat kudrat kepada orang yang mencipta. Baik. Halo, nak ambil sikit ya. Dan apabila sabit ia kudrat, mustahillah lemahnya. Lemah apa? Allah Ta'ala. Jadi jika tidak bersifat dengan sifat kudrat, nescaya lemah Allah Ta'ala. Berat. Jika lemah Allah Ta'ala, nescaya tidak didapat suatu pun daripada alam ini.
Nampak? Kita duduk mengaji dah. Satu benda nak duduk dua perkara tak boleh. Kalau dia diam, dia tak boleh bergerak. Kalau dia bergerak, dia tak boleh diam. Dia boleh bergerak, dia boleh diam dalam keadaan yang berbeza, tak apa. Satu masa tak boleh. Satu masa lah Allah Ta'ala ada kudrat, satu masa lah Allah Ta'ala ada lemah. Akai kata tak boleh. Kan? Ad-didan la yajtami'an. Dua yang berlawanan tak boleh berada dalam satu masa. Cuba kita tengok. Kan? Sebab siang duduk jolok mai, dia kena lari. Dia pergi tempat mana kita tak tahu. Saat lagi siang, malam jolok mai, siang kena lari. Satu hari malam tu ada, siang tu ada. Kok mana nak tasawuf ni? Nak gambar betul tak? Saat dia Tuhan, saat dia makhluk, kok mana tak boleh? Tak boleh. Nampak? Ni dalil akal. Sampai tahu ni ulama buat. Padahal kalau kita tengok betul-betul, nyata-nyata dalam Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu qadir. Allah qadir atas tiap-tiap sesuatu. Awak tak main ayat ni kan? Kita nak berdalil dengan Quran hadis. Macam inilah. Dia jawab macam dulu lah. Kan? Quran ni gitulah. Kalau baca, kan? Kalau tak erti, kalau telinga dengar, abuan telinga saja. Itu ya. Kan? Kalau baca Quran, kalau tak erti, sedap sebut, abuan mulut saja, tapi tak masuk dalam apa? Nampak? Jadi kalau kita buat main cara ni, kalau macam ni, kalau macam ni, kalau macam ni, pasal apa? Untuk nak memasukkan keyakinan dalam testing. Kalau boboh sepanah ni jadi kok mana, bulat ni jadi macam mana, boboh ni jadi macam mana. Dah test semua, ni kuat. Itu kan? Itu kan? Nampak? Afala taqilun. Nak memasuk, adakah tidak kamu memikirkan? Nak masuk, fikir tilik nak memasuk. Wallahu ala kulli syai'in, ni Allah cerita. Ni Allah cerita. Jadi untuk nak memasuk wallahu ala kulli syai'in qadir, kena melalui afala taqilun, afala yanzurun, baru boleh bawa masuk ke yang keyakinan. Nampak? Sebab tu lah guna akal itu. Nak memasukkan keyakinan ke dalam iman kita. Boleh tak? Habis saya ingin tanya apa? Ayat Quran berlambak-lambak. Boleh kalau kita reti, kita nampak. Sebab itu hanya khabaran, cerita ya. Banyak orang lah ni guna cerita sebagai tiket nak mendapat kesempurnaan. Baca ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk syurga. Apa benda la ilaha illallah? Apa benda? Orang yang sebut la ilaha illallah masuk syurga macam mana? Kandungan la ilaha illallah tu dia tahu ke mana? Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Orang yang sebut la ilaha Muhammad, la ilaha illallah, subhanallah, hak tu hak mana hak boleh jadi mutmainnah qulub? Orang
macam kita sebut tadi. Bila sebut subhanallah, ada gambaran dia. Ni 23 nak bagi cukup 33. Sebut dengan Allah. Sebab habis tenang. Baik. Kemudian ke-8, iradatun, ke-8. Okey, 950 ayat sama basar ke alam. Kena ingat tu. Jadi apa yang jangan bagi lupa. Artinya kehendak. Macam dulu kata dulu lah. Kataan ni kena takwil. Dan dengan sifat kehendak itulah Allah Ta'ala kehendak. Boleh lah. Kena tak? Bawa apa? Bawa terlebih. Nak buat apa? Nak terlebih. Hak mana satu? Hak bawa. Hak mana satu? Hak buat. Terlebih dulu. Jadi pada ubah. Berat. Ke-8 iradat artinya kehendak, yakni kehendak. Sebab kehendak ni pekerjaan bagi sifat iradat. Bila ada kehendak, barulah berkehendak. Itu beza dia. Berat. Tak keliru lah. Nak bagi tak keliru lah. Orang tanya bawa apa tu? Gimana tu? Bawa gapo tu? Bawa bedi. Nak bawa gapo? Nak bedi. Kok mana? Hak bawa apa bedi? Hak nak buat orang apa bedi? Hak mana satu? Kan? Tidak. Bawa apa tu? Terlebih. Nak buat apa tu? Terlebih. Kok mana ni? Kita tak keliru lah. Bila kita mengaji, bahawa kita nampak sifat ke-8-nya ialah berkehendak. Bila ada berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak membuat sesuatu mungkin atau menjadikan ke-8 pada kata berkehendak, sifat yang ada di zat. Bila ada sifat yang ada di zat, Allah Ta'ala pun berkehendak. Itu ya. Jadi boleh beza, hak ni makna sifat, hak ni pekerjaan bagi sifat. Apa ya? Tu taubid makna ismi, makna masdari, dia ada tu. Hak ni hak disebut dalam kitab-kitab Arab pada terjemah main kepada bahasa kita. Padahal ada dah, cuba tuan-tuan buka dalam kitab Aqidatun Najin, ada kitab Durus Samin pada Syekh sebut dengan pelihat, pencium, pendengar ada. Itu menandakan apa? Itu adalah sifat yang ada sungguh pada satu-satu zat. Habis. Jangan main dengan pada ni. Kan? Kira kitab Faridah ni bolehkah dia habis laik lah dia buat. Dia kata dan makna kehendak. Kan? Makna kehendak kalau kita dengan makna berkehendak. Di sini yakni pada bicara ilmu usul ni, bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu, berlaku dengan makna terjadi tiap-tiap sesuatu. Ini isyarat kepada takluk suluhi bagi iradat. Barak. Payah tu tiap-tiap sesuatu daripada makhluk
Pasal apa tak boleh kata tiap-tiap sesuatu? Cuba tuan-tuan tengok. Sebab iradat ni taksis tentu. Banyak. Tidak. Banyak ni semua boleh buat. Satu kudrat. Nak buat satunya ialah taksisnya iradat. Nampak tak? Ni cara nak faham tak? Okey, banyak boleh. 1, 2, 3, 4. Semua tu boleh berlaku dengan kudrat. Suluhi. Kan takluk suluhi kodim tu kudrat boleh buat berlaku. Bila nak buat tu, bukan semua. Satu. Tidak. Satu ni, siapa tentu? Iradat. Itulah kata tiap sesuatu yang kawan peribadatan. Tidak. Sebab tasis dia tak boleh tiap-tiap satu. Dia satu. Kata hitam, putih, biru apa semua, tasis pukul 11 lagi boleh. Hijau. Hak dia tak boleh. Hak kemungkinan nak buat 1, 2, 3, 4, 5, hak tu kudrat. Bila nak buat tu satu lah. Nampak tak? Tu dia. Tu kata bahawa berlaku tiap-tiap sesuatu. Terjadi tiap-tiap sesuatu. Tu orang kata tak apa cantik tu. Nampak? Jadi rupa lelaki boleh, rupa perempuan boleh, kita ambil dua jadilah, kan? Jadi boleh buat belakang. Tiap-tiap yang sah dipandang pada suluhi qadir tu boleh belakang. Bila tiba main nak jadi tu, boleh jadi dua. Itu satu. Hak bagi satu tu siapa dia? Ialah taksis iradat. Kan? Papan jadilah nak garis kok mana pun boleh. Sebab kita ada kuasa, kita nak garis kok ni boleh, nak garis. Hari nak mai kita garis tu bukan ikut hak kuasa, tapi ikut hak yang tasis iradat. Dia satu lah. Kalau kita garis kok ni. Nampak tak? Tu makna dia. Faham tu? Tu makna baik. Dia katanya dengan sengaja. Berat. Dengan sengaja ni bukan sengaja buat dah. Dengan sengaja ni dengan makna tak ada apa suatu kerana. Dah faham pula. Tak ada apa suatu kerana. Itu makna dia. Ni makna dia pekerjaan bagi sifatnya. Bila ada kehendak, dia nak taksis kok mana pun, hak tu adalah hak Allah Ta'ala. Tak nak buat rumah cari tukang elok-elok dah. Bila taksis tu dapat tukang tak elok, tak payah jalan juga. Nampak tak? Yang atas Allah Ta'ala sengaja. Kalau ukur dengan kesungguhan kita, semak tanya apa semua kan, itu kira maknanya kita patut dapat yang terbaik. Nampak tak dalam kehidupan dia tak? Bubuh baca cari racun yang paling hebat, apa itu yang terbaik. Tapi dah taksis iradat pada ketika dikira Allah Ta'ala. Nampak? Jadi bukan Allah Ta'ala bagi atas dasar usaha ikhtiar kita ada. Nampak? Tu kadang-kadang jangan duduk tension dengan Allah. Ada sampai tak pi pada ambil, tak pi tengok tension pi sampai ada. Itu ada sejenis lagi. Buat medang, saya buat medang duk kawan buat medang kadang-kadang nak tergelap. Ni bunyi gedebung atas padi nak ambil, duduk rumah tak boleh tidur.
pina itu kalau tak benang tak ni tu sahabat semua dia tak boleh duduk mau bila Allah atas ni suruh ambil beliau syaitan teruk semua. Allah Ta'ala nak tengok sebenarnya banyak anak tu dah ada tengok hati perut kita kan tertahap abah tu berat daripada hati duduk tak abah tapi Allah nak tengok kita kan yang macam anak duduk sakit tu lah kan patutnya anak muda tak sakit tapi belum sakit juga pasal apa nak tengok mak ayah tu duduk tak mana kan faham tak habis dia kata dengan sengajanya ta'ala tapi bila dah nak berlaku tu bukan makna ini bukan makna berkehendak ini makna berkehendak tidak dia tafsir dengan makna sifat tapi dia terjemuh dengan makna dia tafsir dengan pekerjaan sifat tapi dia terjemuh dengan makna pekerjaan sifat jadi hak mana satu sifatnya jadi pada apa letak berkehendak apa mana berkehendak dia nak buat keluar hak mana dia suka ikut suka dia sebab dia ada sifat berkehendak tu lah tak timbul awak lah aku kata dah tak timbul lah tak timbul lah mana kalau timbul hak tu pergi goncang balik lah iradat Tuhan nampak tu nak bagi jadi duduk dengan Allah Ta'ala kena hak betul lah Tuhan kena faham tu nampak ni yang konsep ni yang payah yang makan masa baik dan rentahnya yang ni berlaku tu tak boleh lepas daripada rentahan Allah berat ni iktibar takluk kudrat tanjis kudrat boleh faham berlaku dengan rentahnya hak ni kudrat hak ni bukan iradat tapi berlaku hak rentahan tu mengikut taksis iradat bukan mengikut kudrat kudrat ni pelak bila qadar ni pelaksanaan qada ni plan tu lah bila faham kudrat idrak fahamlah qada dan qadar ni ialah pelaksanaan sebelum pelaksanaan kena ada lagi plan dia nampak tak pukul berapa tang mana warna apa sebelah mana banyak mana tu semua dalam plan Allah Ta'ala qada Allah Ta'ala pun jadi itu nak ada qadar nak kata apa lagi tak kata apa timbul manis alhamdulillah tapi mata merah tak mau itu perak tak mau itu jangan ada buat main orang dulu jadi orang lah tak jadi sebab gaji cepat kan nampak tak orang dulu jadi sebab dulu itunya akalnya demikian itu orang dah PhD master dia cepat sikit nampak tak habis nampak tak jadi simpulan dia berkehendak bila ada berkehendak Allah Ta'ala berkehendak apa menentukan satu-satu mungkin bukan berkehendak mengadakan sebab mengadakan tu habuan kudrat hamba iradat menentu kan sekali tuan-tuan balik tuan-tuan aku ni elok dah kan tak mau pijak datang ni puk kena juga ingat balik lah tuan-tuan duk elok lah sebab taksis tu duk ada di situ jadi senang balik kira kalau mula-mula nak marah ke tarik balik pun kira tak teruk sangat lah kan jatuh nak marah juga tapi dia teringat baru mengaji dia jadi taklah nak marah sangat tak apalah boleh pahala tak
Ni jatuh-jatuh ni Allah serang terus tuan rumah. Apa tok tong habis fikir balik bodoh dulu. Nak buat apa? Tidak, nak buat apa? Kita ngaji duduk tentu. Duduk tentu. Marah ni ke anak lo tak kira. Parah. Habis. Dia kata tiada kehendak itu berhajat. Tiada makna kehendak itu dengan makna berhajat. Berhajat ni apa dia? Keperluan. Keperluan. Bukan itu. Seperti barang, seperti makna yang terkadang diwahamkan dia. Diwahamkan dia, yang ni kalau waham ni kita katakan bahasa kita tak jelas. Seperti barang, ini makna yang terkadang yang tiada dijelaskan dia akan makna tersebut. Apa makna ni? Berhajat, berkendak dengan makna berhajat. Maka berkendak dengan makna berhajat itu bukan makna uluhiyah, itu makna baharu. Makna benda baharu. Qadim tak ada berkendak dengan makna berhajat. Nampak? Pasal apa mengaji? Berhajat kepada ilmu. Benda yang menarik itu makna berhajat. Pasal apa bubuh aja? Pasal nak menarik kepada hasil yang banyak. Harap Allah Ta'ala bukan begitu. Harap. Pasal apa bubuh minyak penuh lah kata? Pasal nak menarik, takut mati tengah jalan. Itu bukan. Itu makna baru. Makna makhluk, bukan makna kepada Allah. Boleh faham tak? Kerana berhajat itu berhajat dengan makna kan, kerana berhajat itu yakni berhajat yang kita faham daripada makna kita kata apa, kehendak tadi itu mustahil atasnya ta'ala. Pasal apa? Kerana berhajat ini adalah habuan bagi benda-benda baharu. Dalil dia tak payah. Innama amruhu iza arada syai'an. Jadi kalau kita sesuatu perkara, sesungguhnya sesuatu perkara apabila sebenarnya tak ada, tapi cuma kita buat bagi faham. Maknanya sesuatu benda ni kan takluk sejak azali lagi nak jadi kot ni, jadi kot tu. Tu makna dia. Sebab apabila ni gambaran kepada masa, gambaran kepada baru. Bila tanam ni anak bagi hari tu, tak ada. Allah Ta'ala berlaku sesuatu azali. Innama amru iza arada, makna berlaku sesuatu hak taksis pada azalinya. Tak ambil. Nak berhajat apa lagi dah? Tidak nak berhajat apa lagi dah? Itulah hakikat qada yang mu'allaq adalah qada yang mubram. Sebab nak ubah hak yang mubram tak boleh. Orang kata panjang umur lah sedekah kita, kata mu'allaq, tetapi hakikatnya mubram. Sebab hak ni tak diubah. Dengan eksploitasi mubram mu'allaq. Nampak? Habis apa innama amru iza arada syai'an, maknanya apabila, tak boleh pakai apabila lah, mana azali lagi ditaksis macam ni, maka terbit tu macam tu. Tu innama amruhu iza arada syai'an. Kalau kata apabila tak nak, benda hak berlaku hak yang taksis macam tu, keluar macam tu, tak boleh. Nampak tak? Tu makna dia.
Itu mana kita bukan berhajat apa, tak ada orang putih panggil something behind, benda-benda sampingan, tak ada. Mana benda hak berlaku tu adalah taksis daripada yang beradat. Jadi orang tu dan ia tu sifat yang wujud dia. Nampak? Kita sambung tu no. Itu baru definisi dah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعهم بالنصارى وغيره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق من بعضه تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا وشتت شملنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.